terangkan benda yang baik, begitu. Benda yang buruk insya-Allah berlawanan dengan benda yang baik. Senang, lelaki itu senang nak faham. Mudah nak cerna, mudah nak dicapai. Lepas tu kita bila mengajar, macam kata saya mengajar di sini. Kena guna bahasa yang betul-betul senang faham. Jangan guna bahasa akademik. Macam kita mengajar pelajar-pelajar universiti, pelajar-pelajar master PhD, pening tuan-tuan. Kan? Pasal universiti pula, kalau dia bijak, dia turun mengajar. Kita jemput ceramah di surau ni, dia kena guna pendekatan yang mesra dengan jemaah di sini. Ada tak boleh guna bahasa tinggi. Apabila kita melihat kepada ada orang kampung dengar, dalam lawak satu benda pun tak ada. Lama-lama kita dengar ceramah, dah habis dah. Dia sia je, ceramah tapi tak dapat, orang kampung tak dapat manfaat. Sebab itu Datuk Ustaz Kazim orang minat. Pasal pendekatan dia simple. Kenapa Ustaz Haslin Bollywood orang suka? Sebab pendekatan dia. Kenapa Ustaz Azhar Idrus orang suka? Sebab pendekatan dia. Adakah mereka di Mahaguru di universiti? Tidak. Tapi mereka tahu apa yang dikenaki oleh pendengar. Kan? Mereka tahu level kita punya level ni macam mana. Kan? Itu yang kurang pada setengah mahaguru di universiti. Bila turun masuk forum, dia punya bahasa macam dia mengajar pelajar master dengan PhD. Pening orang dengar. Yakin pun sekali ni lah lepas kita payah lah dia. Orang dengar pun tak minat. Nampak. Kita cuba tengok Datuk Kazim, cuba tengok Ustaz Haslin Bollywood, cuba tengok Ustaz Azhar Idrus. Pendidikan ni biasa-biasa je tak? Orang suka tengok, suka dengar ceramah. Sebab mudah sampai kepada masyarakat. Nampak kan? Wallahu a'lam. Pengajaran hadis, para pendidik perlu memiliki sifat sabar dalam mendidik dan mengajar. Jika diperhatikan jawapan diberikan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan mendapati bahawa baginda meraihkan keadaan, keperluan dan suasana orang yang bertanya. Baginda yang merupakan seorang pendidik terunggul yang memiliki sifat-sifat terpuji, terus melayan si penanya dengan penuh sabar walaupun soalan-soalan yang diajukan begitu banyak. Banyak ni macam tu keempat kan. 6 dia tanya tu 2 jenis soalan. Maka Nabi meraihkan dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izah hasanah, tak ada saya ambil. Simple, tak pening pada. Kita juga melihat bahawa jihad merupakan amalan yang paling mulia pada zaman permulaan kedatangan Islam, kerana ia merupakan satu-satunya cara untuk menegakkan agama Allah dan membolehkan seseorang mengamalkan ajaran agamanya dengan bebas tanpa sebarang gangguan. Jadi nak menegakkan Islam memang kita perlu berjihad. Tak ada jalan lain. Tak ada shortcut. Memang kita kena berjuang menegakkan agama Allah. Allah. Mengenai solat pula, memang banyak dalil yang menyebut bahawa ia adalah lebih afdal daripada sedekah. Namun pada kadang-kadang tertentu itu sesuatu membantu orang yang terdesak, maka sedekah dikira amalan yang paling afdal. Solat tu dia duduk atas lagi daripada sedekah. Tapi ada masa-masanya sedekah itu lebih afdal daripada solat. Sebab sedekah ni dia hablum minan nas. Kita hubungan dengan manusia. Dalam kehidupan kita perlu dua ni. Hubungan Allah pun kena ada, hubungan manusia pun kena ada. Tak boleh tinggal satu. Wallahu a'lam. Maka semuanya benarlah bahawa kita sallallahu alaihi wasallam ialah pendidik yang terkumpul lagi mursyid, mampu membaca sesuatu yang jauh berdasarkan keperluan seseorang. Nampak? Itu dia. Rasulullah SAW begitulah sifatnya sebagai seorang murabbi yang mursyid. Dia boleh nampak orang dalam muka kan dia pandangan kasyaf. Kalau tasawuf disebut kasyaf. Memang berhak Nabi SAW dah ada benda tu sebab dia seorang Nabi. Bagi dia seorang Nabi yang ada Rasul kan. Boleh nampak gerak. Dia ada macam kalau kita kata dalam ilmu dia sixth sense kan. Ada link keenam kan. Dia nampak tengok macam orang tu kata sekilas air apa ikan di air sudah tahu dia tak tidur. Itulah. Tengok dia tahu dah apa jenis soalan jawapan yang nak bagi ke orang. Kalau pelajar PhD master macam ni jawab. Kalau orang kampung macam ni jawab. Betul. Kan? Dia tak boleh sama. Kalau jawab pada pelajar master PhD macam jawab pada orang kampung, nanti
Kalau kita jawab pada orang kampung macam kita jawab pada pelajar master PhD, lagi 2 kali lipat. Jadi kena tengok kepada suasana dan keadaan yang ada. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan ucapan selawat dan salam kami untuk Rasul junjungan kami sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Maksud satu mana habis kita membicarakan teknik yang keempat. Ya, teknik yang keempat itu berkaitan dengan meraihkan dalam bab meraihkan perbezaan pelajar kita mengajar, disudahi dengan perbincangan berkenaan dengan meraihkan individu kita ke menjawab pertanyaan. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, iaitu pada 3 April 2016, hari Ahad 3 April 2016, InsyaAllah kita akan masuk ke teknik yang kelima, iaitu dialog dan bersoal jawab interaksi 2 kali. Yang berusia 120. Ya, dan kuliah kita untuk kitab Fiqh Haji insya-Allah pada malam esok. Kita buat esok malam mengolah kitab Fiqh Haji jilid 4 berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan ataupun al-ahwal syakhsiyah insya-Allah. Ini tu dah dia sebanyak kita boleh kongsikan pada malam ni. Dan apa yang kita kongsikan pada malam ni ada manfaat bersama lagi di pandangan kita bagi kita dia rahmat ini berkaitan dengan Allah SWT, dan kehidupan kita bersama suami isteri dan anak kita akan bagi dulu sampai keempat. Dan kalau ada apa-apa yang sampaikan dalam bulan ini atas rasa dan juga saya mohon maaf ya Allah SWT, dan Wassalamualaikum dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akhirnya kita melanjutkan dengan tasbih al-Baqarah dan satu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ارحمنا من هذا لحكمات وقرنا بعد ثم اللهم إنا نجعلك في أمور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بين شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصل عن قلب من كتابك يا قهار يا جبار يا مقيم يا الله يا الله يا الله اللهم انزل الكتاب وأنزل السحاب ويا هدم وصلنا عليهم بفضل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا رب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وعليك الامر المصير ربنا ادخل منا دعاءنا ونسنا وعلمنا وربنا انت السميع العليم لنا يا مولانا انك تغفر دعوانا فيها سبحانك الحمد لله رب العالمين وقبل الله منكم بنا الكريم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.